Assalamualaikum, kembali lagi untuk topik perkongsian pada hari ini iaitu aplikasi whiteboard.fi. Okey, sebenarnya whiteboard.fi ni berfungsi sama seperti whiteboard digital yang kita sedia maklum. Cumanya saya rekomenkan whiteboard.fi ni kerana dia lebih user friendly pada pendapat saya lah sepanjang saya guna. Jadi saya berminat untuk berkongsi tentang kelebihan whiteboard.fi berbanding dengan whiteboard yang lain seperti Jamboard yang tersedia ada pada Google Meet. Okey, whiteboard.fi ni adalah salah satu aplikasi di bawah company Kahoot. Jadi yang kita tahu Kahoot ni akan menyediakan platform educational games yang user friendly, yang lebih fun. Okey, jadi sama juga dari segi whiteboard.fi ni. Okey, sebenarnya whiteboard.fi ni kalau kita tak register pun tak apa. Jadi kita guna secara free saja. Okey, jom kita mulakan kelas kita. Okey, yang pertama kita klik new class. Okey, letakkan nama kita. Okey, dah situ saya dah ada sebab saya dah guna. Kemudian untuk email, kalau kita tak masukkan email pun tak ada masalah. Bahagian setting, yang ni tak payah kacau kot. Kemudian ada bahagian enable waiting room lobby ni bermaksud kita nak suruh student kita tunggu dulu sebelum dia masuk ke kelas kita. Okey, tunggu dekat lobby dulu. Tapi macam saya biar pelajar saya terus masuk saja, tak payah tunggu-tunggu. Kemudian kita terus create new class. Okey, kita dah masuk ke paparan yang ni. Daripada paparan ni, cikgu-cikgu boleh nampak ada satu link dekat sini. Link ni lah yang perlu kita kongsikan kepada pelajar kita supaya dia dapat tengok sebarang latihan atau kerja yang kita bagi pada mereka. Jadi untuk kita share, kita boleh copy URL ni dan sharekan kepada group link ni pada group kelas. Okey, ataupun cikgu boleh share melalui QR code ni. Yang ni pun senang. Okey, melalui QR code ni pelajar kita sharekan dekat Google Meet. Jadi budak-budak kita boleh terus scan sahaja. Bila dia terus scan, dia boleh join kelas kita. Okey, dah tengok macam ni. Dekat mana whiteboardnya kan? Kita klik kat sini. Cikgu jangan gelabah. Tengok kat sini. Toggle my whiteboard. Okey, dah dapat. Inilah whiteboard kita. Okey, bila kita turun bawah sikit. Sekejap turun bawah sikit, kita akan nampak satu paparan di bawah ni. Di bawah ni adalah ditunjuk simbol mata dengan student, bermaksud apa yang kita paparkan, yang itulah yang student nampak. Okey, dekat bawah saya ni tak ada apa-apa lagi sebab student saya tak masuk lagi. Nanti bila student kita dah masuk, nanti akan ada keluar senarai whiteboard. Okey, ni ada link lagi, kita boleh share. Okey, saya tunggu pelajar saya seorang masuk. Okey, di sini kita boleh nampak whiteboard pelajar kita. Okey, pelajar saya seorang nama Patricia dah masuk. Jadi bila kelas kita ada dalam 30 orang ke 20 ke 30 orang, akan ada 20 atau 30 whiteboard dekat bawah ni. Jadi dari situ kita boleh memantau kerja ataupun progres pelajar-pelajar kita melalui whiteboard masing-masing. Okey, sekarang macam mana saya nak mulakan kelas? Saya akan bagi contohnya lah. Saya akan bagi latihan ni. Okey, mudah je. Jadi kalau saya tak type, saya tak tulis pun, kita hanya boleh paste saja apa-apa latihan yang ada dalam komputer kita. Okey, nampak kan? Jadi, kalau tengok kat sini, ini yang pelajar kita nampak. Kemudian, kita boleh push Okey, kita boleh push muka surat ni, semua muka surat kepada pelajar, ataupun kita boleh pushkan dekat current pages, ataupun jadikan dia sebagai background. Macam latihan ni, saya nak jadikan dia sebagai background so that student boleh jawab terus dekat latihan tu. Kita tengok macam mana.
Okay, whiteboard successfully push. Maksud dia nanti dekat Batrisha ni akan terpapar latihan ni dekat whiteboard dia. Dan dia hanya terus jawab saja dekat whiteboard. Tak nampak tak? Okay, jadi Patricia ni hanya perlu jawab je dekat ruangan-ruangan kosong ni. Okay, contoh dia. Okay, sekiranya kita ada latihan yang kedua sementara menunggu pelajar kita jawab, kita boleh tambah slide kat sini. Okay, slide kita kat sini mungkin pada awalnya student tak nampak lagi sebab kita tutupkan mata dekat situ. Jadi soalan saya yang seterusnya, saya nak pelajar saya translate ni ke dalam Pencipher. Contoh je di sini. Contohnya, saya sayang cikgu. Okay, yang ni saya nak student saya tuliskan ataupun jawab dengan tolong translate kepada Pencipher contohnya lah kan. Jadi student saya tak nampak lagi. Jadi saya akan klikkan dekat sini. Jadi kalau daripada pelajar punya board dia akan nampak Okey, ini adalah contoh cikgu nak saya nak pelajar saya lukiskan Pencipher berdasarkan plain text ni lah kan. Okey, jadi saya boleh ni kita buat dekat slide yang seterusnya. Dan di sini ada seorang lagi pelajar saya bernama Rania. Okey, Rania masuk. Okey, macam Batrisha tadi kita boleh tengok jawapan dia. Nampak tak dia dah cuba jawab? Okey, dekat sini mungkin dia akan lukis. Yang ni paling senang. Jadi saya tunjuk contoh dia. Type saja. Tapi kekurangannya di sini untuk whiteboard.p kita tak boleh nak klik bagus ke apa sebab tengok kita kena subscribe dulu. Tapi kalau tak subscribe pun tak ada masalah. Kita boleh cakap je, okey, kamu ada kekurangan di jawapan kamu ni atau simbol kamu ni ada kurang satu. Okey, tak betul. Kita boleh bagi tahu saja dalam Google Meet. Okey, macam Rania ni pula. Mungkin dia tak boleh nak lukis benda tu. Jadi dia nak jawab soalan saya sayang cikgu ni. Okey, Rania ni boleh saja menjawab soalan cikgu dia tu dengan dia tulis ataupun dia buat jawapan dia dekat kertas. Kemudian dia akan sharekan nanti dekat jawapan tu. Okey, kita tengok nanti Rania jawab. Okey, Rania dia tak boleh tulis ataupun type. Jadi cikgu-cikgu boleh nampak dia jawab di sini. Okey. Ini dia translate daripada dia telah menukarkan kepada bentuk Pencipher daripada plain text yang cikgu dia dah bagi. Ini yang saya bagi. Jadi dia susah dia nak tulis, dia tak ada digital pen kan, simbol-simbol tu pun tak ada. Jadi dia terus tulis dekat kertas, dia snap dan terus hantar dekat sini. Jadi cikgu pun boleh tengok. Okey, sama juga macam yang Batrisha ni pun. Okey, kita boleh tengok terpulang masing-masing punya kaedah. Okey, kalau macam cikgu matematik ke apa, dekat sini ada fungsi background petak-petak. Okey, kalau guru muzik boleh gunakan fungsi ni. Okey. Dan juga untuk guru matematik pun sebenarnya dia ada simbol ni. Kita boleh pilih latex code dan masukkanlah apa ni simbol-simbol maths. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi fungsi yang kita boleh explore dalam whiteboard.v ni. Ini kita boleh tengok contoh paparan pada handphone pelajar saya lah. Okey, handphone pelajar kita. Okey, bila dia dah masuk daripada link yang cikgu bagi, jadi okey, contohnya lah. Okey, terus join whiteboard class. Okey, dekat sini kita tengok Rania ni akan masuk. Memang dia tak ada apa-apa. Jadi
dekat sini tak nampak paparan, jadi dia klik pada toggle teacher whiteboard. Dia dah nampak dah latihan yang cikgu dia dah bagi. Okey, latihan yang cikgu dia bagi ni. Okey, yang ini dia nak jawab pada apa yang telah cikgu dia bagi kan. Okey, kita tengok bila ada dekat sini, berada di ruangan bawah ni. Okey, your teacher push. Okey, your teacher's whiteboard. Okey, cikgu boleh nampak dekat bawah tu dah jadi background pelajar kita. Jadi pelajar kita terus jawab daripada situ. Okey, ke atas sikit. Tekan yang ni. Okey, Rania nak jawab kat sini kan. Okey, contohnya. Contohnya lah dia jawab, lepas tu dia klik lagi kat sini, jangan bising di. Okey, klik dulu, dah masuk. Okey, jadi Rania dah jawab soalan yang pertama cikgu dia bagi. Lepas tu ada pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua di mana? Nanti kita tengok yang cikgu dia bagi tadi tu kan. Okey, nampak tak? Ni cikgu dia bagi. Tapi bila kita nampak dekat atas ni, saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu. Jadi Rania ni dia nak jawab dekat muka surat lain. Jadi dia boleh ke ataskan sikit. Okey, tambahkan slide kat sini. Okey, tambahkan slide kat situ. Klik di slide ni, tekan kepada kamera. Okey, take photo. Ni dia dah jawab daripada kertas, so dia pun nak klik jawapan. Okey, dan terus hantar. Dah hantar. Jadi inilah yang apa cikgu dia tengok nanti jawapan pada dia kan, pada Rania ni. Jadi Rania dah siap dua jawapan. Yang ni yang pertama dan yang ni adalah yang kedua. Okey. Setakat itulah contoh paparan yang ada pada jawapan pelajar kita. Jadi nampak tak dia user friendly kan? Okey. Selamat mencuba.